wahdaniyah. Artinya esa zat Allah Ta'ala, segala sifatnya dan segala perbuatannya esa, tunggal. Perbuatan Allah adalah tunggal. Allah menciptakan bumi ini, Allah saja yang menciptakan. Tidak ada bantuan daripada siapa-siapa. Allah menjadikan alam ini esa. Tidak ada siapa yang bantu Allah untuk membuat landscape alam ini. Allah segala-gala perbuatannya. Allah tidak perlukan bantuan, Allah tidak minta bantuan, dan Allah tidak kena bantu. Itu makna wahdaniyah. Di dalam perbuatannya, di dalam segala sifat. Segala sifat Allah itu adalah sifat esa. Tidak macam sifat orang lain. Macam kita ni, sifat kita ni kadang-kadang macam mak, perangai anak macam perangai mak, atau macam perangai bapa. Tapi kurang sama ya. Mak dengan bapaknya pun, anak dengan bapaknya pun sama ya. Kadang-kadang kalau kita tengok cerita Piramli, cerita pendekar bujang lapuk, sudahlah mak dengan ayah pun sama sajalah. Kalau mak dengan bapak kau sudah sama, siapa jantan, siapa betinanya? Itu cikgu lurus bawah dekat momok latih. Dalam cerita pendekar bujang lapuk 1958. Jadi tuan-tuan, mesti dia ada persamaan kita ni, mesti ada persamaan. Sebab tu kita ada persamaan DNA antara anak, antara mak, persamaan gigi, persamaan darah. Tetapi Allah tidak ada persamaan pada sifat-sifat itu. DNA mana, forensik mana, nak tes mana, sama tidak ada. Ini maksud wahdaniyah. Allah tunggal dalam segala benda. Mustahil Allah itu tidak tunggal. Makna tunggal pada zatnya ialah tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang, maknanya tidak banyak. Tidak banyak. Yang kedua, tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Kita tidak boleh menggambarkan sifat Allah itu macam sifat yang lain. Setengah orang menggambarkan Tuhan itu sifatnya macam apa? Macam kera. Maka jadilah dewa Halimunan, dewa Hanuman misalnya, dewa kera, dewa monyet. Ada yang membuatkan Tuhan itu tua, maka lahirlah Tuhan bapa. Ada yang kata Tuhan itu muda, maka jadilah Tuhan anak. Maka jadilah 3 dalam 1 atau 2 dalam 1 macam agama Kristian. Demikian juga makna esa pada sifatnya ialah tidak boleh dibilang-bilang dan tidak boleh dibuat perbandingan. Sementara dalam perbuatannya tidak boleh dibuat perbandingan. Tadi saya sebut di surah Al-4 dalam kuliah subuh pagi tadi tentang setengah-setengah pendapat, setengah-setengah ajaran sesat yang mengatakan bahawa Al-Quran itu Nabi Muhammad yang reka. Sebab apa mereka mengatakan Nabi Muhammad yang mereka Al-Quran? Sebab Al-Quran itu bahasa Arab. Kita belajar dalam sifat 20, Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, kenapa Al-Quran itu bahasa Arab? Mestilah Allah menurunkan bahasa dia sendiri. Kenapa perlu bahasa Arab? Bila Allah bertutur dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran, menunjukkan Allah sudah sama dengan makhluk. Kita belajar di sini wahdaniyah tidak sama. Tidak boleh buat perbandingan sama. Maka untuk menjawab golongan hujah ajaran sesat itu, memang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Memang tak dinafikan. Kaedahnya begini. Allah melihat, manusia pun melihat. Sama ada Allah melihat dan manusia melihat. Tak sama. Perkataannya saja sama. Perkataannya melihat. Perbuatannya tak sama. Allah melihat, manusia melihat. Sama pada perkataan, tetapi pada perbuatan tidak sama. Melihat Allah tidak sama macam melihat manusia.
Memang bahasa Arab itu bahasa Arab dalam Quran. Tetapi bahasa Arab Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arab yang dipertuturkan. Itu maksud yang kata wahdaniyah itu. Memang Al-Quran itu bahasa Arab. Tetapi bahasa Arabnya tidak sama dengan bahasa Arab yang orang Arab cakap. Kalau dihimpunkan seorang Arab pun untuk melawan Al-Quran, tak terlawan mereka untuk mencipta satu surah pun macam ayat Al-Quran. Itu makna wahdaniyah. Tidak sama. Dalam penciptaan itu cuma ada sebuah kitab macam kitab Al-Quran. Tidak ada lagi orang yang boleh buat kitab Quran. Tidak ada. Itu maksud yang dikatakan wahdaniyah. Sebaliknya, jika Allah berbilang-bilang banyak, atau boleh dibuat perbandingan, boleh dijaga ciptaan Tuhan, pastilah membawa kepada tahsilul hasil, iaitu membawa kepada yang lemah. Kalaulah ciptaan Tuhan sama dengan ciptaan yang lain, maknanya Tuhan lemah. Cuba tuan-tuan tengok rambut yang Allah Ta'ala cipta pada kita. Elok ya rambut. Dia panjang pun tak sakit. Dia panjang pun setiap hari dia panjang, tak terasa pun kita dia panjang. Sebulan tengok di cermin barulah panjang dah rambut. Saya baru saja terasa rambut saya panjang. Saya dah melengkok ke tepi dah. Balikkan kena potong gunung nombor 3. Pak saya tak terasa yang dia panjang. Sibuk sangatlah. Panjang. Baik. Kemudian rambut saya pun botak, saya pakai rambut palsu. Soalannya sama tak dengan rambut Allah yang ciptakan? Tak sama. Pakai rambut palsu, tak panjang-panjang. Itulah rumput dia. Tak bukan. Itulah rumput dia. Hitam mati. Panjang pun tidak, itulah dia. Sebab rambut itu mati. Memang namanya rambut. Tetapi sama tak sama. Itulah ciptaan Tuhan tak sama. Kita kata kita boleh buat kaki palsu, buat. Sama tak dengan kaki ori? Tak sama. Kita kata boleh buat mata palsu, buatlah mata. Tak sama dengan mata ori yang Allah Ta'ala ciptakan. Dalam penciptaan Allah pun kita tak boleh buat persamaan. Tuan-tuan tanya pokok bunga, buat macam pokok bunga yang Allah buat, tak boleh buat. Kita hanya boleh buat pokok plastik yang tidak ada wangi, yang tidak gugur daunnya, yang tidak lusuh daunnya, melainkan berhabuk saja. Berbeza dengan daun yang Allah Ta'ala buat. Ada vitamin, ada nikmat yang datang daripada daun. Cuba tuan-tuan tengok daun plastik. Ada apa nikmat? Zat, vitamin, oksigen, karbon dioksida yang boleh keluar daripada pokok. Tidak ada apa-apa yang kita boleh buat. Itu yang maksud wahdaniyah. Ciptaan yang Allah buat itu tak boleh kita lawan. Terbaiklah. Kalau hilang yang Allah buat, hilanglah. Tidak ada ganti dah. Baik. Dalil wahdaniyah ialah wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Tuan-tuan, ayat-ayat ini kita boleh panggil sebagai ayat Ismul A'zam. Ayat-ayat yang besar. Nama-nama Allah yang besar. Tuan-tuan ingat dalam kisah Nabi Sulaiman. Bila burung Hudhud datang mengadu pada Sulaiman. Kemana kamu wahai Hudhud? Kalau kamu tidak boleh bagi alasan yang munasabah, aku bunuh kamu. Pasal langgar perintah. Orang suruh rokok, kamu tak datang. Lambat datang. Tuanku pacik lambat sebab pacik pergi ke negeri Sabah. Diperintah oleh seorang perempuan. Negeri Sabah tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Tuhan lain yang mereka rekod sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan, di akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada semua tentera, siapa di kalangan kamu sekalian yang boleh memindahkan istana Balqis ke hadapan istana Beta? Seekor jin. Seekor kan orang? Seekor lah. Seekor jin Ibrit berkata, Tuan, sebelum tuanku bangun daripada duduk tuanku, pasti boleh pindahkan istana Balqis di hadapan istana tuanku. Bangun pula seorang laki-laki yang beriman dan berilmu. Tuanku, sebelum tuanku kelitkan mata tuanku, pasti dengan izin Allah boleh pindahkan istana Balqis di hadapan istana tuanku. Maka laki-laki tadi pun
mengambil wuduk dan membaca doa. Apa doanya? Inilah di antaranya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya ilahana, ilahan kulli syai'in, wa ilahan wahidan, la ilaha illa anta, idini bi'arsyiha. Dengan sekelip mata, istana Balqis sudah tersergam di hadapan istana Nabi Sulaiman. Doa ni tuan-tuan adalah perkara yang paling cepat sampai kepada Allah. Kalau kita kata cahaya itu paling laju, tidak, doa lagi laju. Kalau kita kata peluru berpandu itu laju, tidak, doa lagi laju. Kenapa kita tak berdoa? Kenapa tak mengadu kepada Allah, tak berdoa kepada Allah? Sedangkan doa itu adalah perkara yang paling cepat sampai pada Tuhan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak minta bantuan daripada Allah, minta pertolongan daripada Allah, hilang barang ke, hilang anak ke, hilang suami ke, isteri hilang ke, emas pound hilang ke, cincin hilang ke, anak kucing parti hilang. Ada yang datang rumah saya minta saya baca Yasin sebab kucing parti hilang. Dulu lah Ustaz, dulu cara lah kata taman tak ada Ustaz. Saya kata anak dia hilang, rupa kucing hilang. Saya kata tak apalah, nanti kalau ada rezeki dia balik lah. Kalau tak ada rezeki kita, rezeki orang. Macam mana rezeki orang Ustaz? Kan kalau ada Vietnam banyak, tengok dia makan kaki kucing, jadi rezeki Vietnam lah. Supaya menangis kepada tuan-tuan. Saya pula dari musik. Nanti itulah tuan-tuan, minta pada Allah. Minta pada Allah. Jadi tuan-tuan tu apa yang doa tadi? Tak payahlah dibuat saya. Dah minta semaya ajak, minta baca Yasin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang mana boleh tulis, tulis. Yang mana tak ada tulis Jawi, tulis Rumi. Tak apa baca, bunyi wallahu a'lam. Antam sajalah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang tu semua apa? Ini yang di bawah. Ya ilahana. Ya alif ya amzah di bawah, lam alif la ha alif ha. Ya ilahana, ha nun alif. Ya ilahana. Ilah amzah lam alif ha alif, dua baris di atas. Ilahan kulli, kaf lam takdu di bawah, kulli. Ingat buah Musa. Ya, kulli syai'in. Ilahan kulli syai'in. Wa ilahan. Wa amza alif lam ha alif. Wa ilahan wahidan. Wa alif ha dal alif. Wahidan. La ilaha illa anta. Ini semua apa? La ilaha illa anta. Itin. Amzah, alif, amzah, ya, ta, ya. Nun ya. Amzah, ya, ta, nun ya. Itin. Amzah, ya, nun, ya. Ta nun ya, izin. Lepas tu itu saya kemudian bi'arsyiha. Bi'arsyiha tu kalau nak bilangkan mahligai, kan? Tak payah, itu nak bilangkan mahligai apa? Sekarang tuan nak pindahkan apa? Nak pindahkan hati orang. Pergi minta orang, ya Allah, macam mana dah, minta-minta dapat, ya Allah, ya ilahana, ilahan kulli syai'in, wa ilahan wahidan, la ilaha illa anta, izini. Siapa dia? Pindahkanlah, datangkanlah hati lepas. Mintalah. Tak mintalah, terima pinangan. Sebutlah namanya. Mesti darah ke, hijau ke, semua. Pindahkan apa? Pada saya. Mintalah bahasa Melayu boleh, kalau tak boleh darah. Baik.
Ni kalau saya cuba baca balik yang hak ditulis ni boleh tak baca? Baik, sekarang saya nak tuan-tuan baca apa yang tuan-tuan tulis. 1, 2, mula. Ya, dah jalan kuat dah bunyi tu. Hak mula-mula semangat dia tengok. Ya zal jalali wal ikram. Ya ilah. Lagi belum baca lagi. Nampak tak lagi? Allah lagi. Nampak tak? Cuba dia. Baca. Ilahan. Ha. Bukan dia sini. Jadi doa ni tuan-tuan yang dibaca oleh Sayyidina Ali dalam setiap peperangan. Dan Allah mengizinkan kemenangan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, amalah dengan ini dipanggil doa sebagai Ismul Azam. Nama yang besar. Sebab di dalamnya ada Ya Zal Jalal wal Ikram. Di antara nama-nama agung Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ketahuilah bahawa jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan wujud yang hakiki, tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi dan wadahnya, pastilah dia bersifat dengan sifat lawannya yang tersebut. Allah itu adalah makhluk, dan bila Allah makhluk menjadi lemah dan ada semua kekurangan. Sebab itu Allah tidak bersifat dengan sifat lemah. Allah bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu dan wahdaniyah. Kalau Allah lawan sifat lawan ini, bersifat dengan lawan sifat ini, maka sudah pasti Allah itu lemah. Kalau ada 3 Tuhan, bukan satu. Kalau ada 3 Tuhan, apa akan jadi kepada alam? Kalau ada 3 Tuhan, tidakkah akan bergaduh? Kalau dalam surau dia ada pengurusi 3 orang, apa jadi? Kalau dalam sebuah negeri, menteri besar dia ada 3 orang, apa akan jadi? Dalam sebuah negara, presidennya 3 orang, apa akan jadi? Tak tahu hara negara itu. Kerana ada 3 kepala. Itu maknanya Allah ada satu saja. Wahdaniyah. Tuhan cuma ada satu. Kalau Tuhan tidak ada, macam mana nak takbirkan alam? Macam mana nak uruskan alam kalau Tuhan tidak ada? Macam setengah fahaman daripada puak-puak etik yang mengatakan Tuhan tidak wujud, berlakunya sesuatu ini dengan semula jadi. Siapa yang nak uruskan alam? Siapa yang nak uruskan semula? Maka mesti Allah itu bersifat dengan wujud. Tuhan itu ada dengan hayam hakiki. Maka pasti pula dia berkehendakkan kepada yang menjadikannya. Kalaulah Allah lemah, pastilah Allah berkehendak orang buat dia, orang buat Allah, atau orang mencipta Allah. Maka lemahlah Allah kalau bersifat demikian. Dan juga kalaulah Allah lemah, bermakna ada yang boleh menghilangkan kekurangannya itu. Jadi terkeluarlah Allah daripada fahaman-fahaman keadaan Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak mampu mengadakan sesuatu pun daripada makhluk yang ada ini, yang mana kesemuanya itu adalah mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat yang lemah. Baik, kita masuk pada bahagian yang baru, fahaman-fahaman sesat yang bercanggah dengan hukum syarak, ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, saya telah mendapati kata-kata yang bercanggah dan menyalahi syarak dan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah yang menjurus ke arah penafian dan menidakkan wahdaniyah Allah Ta'ala. Kata pengarang kitab, banyaklah kalami yang boleh dijumpai. Kata-kata yang menyalahi, yang bercanggah dengan ijma' ahlussunnah wal jamaah, yang bersalahan dengan segala yang baru, malah mengatakan Allah ada sifat kekurangan, yang ada persamaan dengan yang baharu. Mula dikatakan pula Allah sama dengan makhluk.
malah mengatakan bahawa Allah mempunyai berbilang-bilang pada zatnya yang banyak dan bercampur-campur. Tuan-tuan, pahaman-pahaman ini kadang-kadang kita tak perasan yang kita berpahaman dengan pahaman sesat. Saya ada Al-Quran. Saya ada Al-Quran. Saya sebut pada kuliah kita bulan lepas. Kalau kita letakkan satu Al-Quran dan di atas Al-Quran itu satu buku, satu benda, letakkan air di atas Al-Quran, hukumnya tak boleh. Kerana ada satu benda yang kita letak atas Al-Quran. Al-Quran mesti letak kedudukan yang mulia. Kalau kita letak buku majalah mangga di atas Al-Quran pun kita marah, sebab menghina Al-Quran kerana meletakkan majalah mangga di atas Al-Quran. Tetapi bila kita meletakkan hukum orang putih atas Quran, berapa banyak manusia yang tak marah. Letak majalah mangga atas Al-Quran, kita marah. Letak Al-Quran atas Quran, kita marah. Kenapa tidak marah bila meletakkan hukum masalah di atas Quran, lo'rik di atas Quran? Itulah sesat. Kerana menganggap undang-undang lo'rik lebih hebat daripada undang-undang Allah. Inilah dia pahaman yang sesat, yang bercanggah dengan hukum syarak. Kerana beranggapan bahawa kitab Al-Quran itu boleh ditandingi dengan kitab perlembagaan yang lain. Tadi kita belajar dah, yang Allah turun itu yang terbaik, yang Allah buat itu yang terbaik. Tak boleh lawan yang Allah punya. Bila mari hukum Quran kita letak ke tepi, kita ambil peraturan yang manusia buat. Maknanya kita sudah menganggap Allah itu berbilang-bilang, sifatnya berbilang-bilang. Dia tak boleh pakai, ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Yang tak boleh pakai kita panggil orang putih punya common law. Ayat ini kita pakai, dia sesuai untuk kita. Maka dah ditolak Al-Quran. Bila dah tolak Quran, maknanya menolak Allah. Peraturannya tak boleh pakai. Bila tak boleh pakai, peraturan Allah dianggap tidak sesuai, itulah namanya sesat. Kita selalu nampak ayah bin ayah pan menjadi yang sesat. Padahal kita sesat, kita tak benar. Menganggap Al-Quran tak sesuai. Ada ya? Dosa. Kita selalu belajar. Jangan cukur bulu kening, mengubah ciptaan Tuhan. Dosa. Bulu kening ni kecil. Dosa lah. Tapi kecil. Al-Quran dosa. Jangan mengubah hukum Quran. Hukum Quran kalau kamu ubah pergi hukum lain, dosa. Kenapa yang itu tak kisah? Bulu kening saja kisah. Sebab apa? Yang ubah hukum Quran, mengubah ciptaan Tuhan, kita kata tak boleh. Kenapa mengubah hukum Quran dibolehkan pula? Dia kata, sebab kita menghadapi masalah masyarakat berbilang bangsa. Tak sesuai kalau gunakan hukum Islam. Masalah dia hukum Islam bukan untuk masyarakat berbilang bangsa, untuk masyarakat Islam. Macam hukum puasa, ada orang kafir kena puasa, ada orang kafir kena sembahyang, ada orang kafir kena buat haji, ada orang kafir kena bayar zakat. Tidak, hukum tu hanya untuk orang Islam. Hukum ini untuk orang Islam. Untuk orang Islam apa makna? Kalau orang Islam kacau orang Islam, hudud. Kalau orang bukan Islam kacau orang Islam pun hudud. Yang berkaitan dengan Islam saja. Tapi kalau orang Hindu kacau orang Hindu, tak kena hudud. Terpulanglah pada agama. Pakai undang-undang Hindu. Kalau ada undang-undang dia pakai. Kalau orang tak mau pakai undang-undang Hindu, pakailah undang-undang Islam. Pilihan. Kenapa kita kata tak sesuai dalam masyarakat berbilang bangsa? Dalam itu kita ubahlah puasa itu, kita ubah puasa malam. Jangan puasa siang di bulan Ramadan. Puasa malam lagi senang. Jam tak ada, panas pun tidak, letih pun tidak. Sahur pukul 6.30 petang, berbuka 6.30 pagi. Relax, tidur je. Puasa ni tu.
Kenapa kena patut diam juga? Kerana perintah Allah. Okay? Bukan kata hudud saja orang kita faham ni, tolak hudud saja ada sesat. Tolak segala hukum dalam Quran. Tolak segala hukum dalam Quran. Satu hukum, apa hudud? Banyak orang terima hukum hudud, tapi hukum lain. Hukum lain. Kita dia kadang-kadang dengar ceramah takbir saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, semangat kita. Cuma cakap dengan dia, tu haji ada anak dara? Ada. Kalau saya minat anak tu haji bagi. Untuk jadi isteri awak tu? Tunggu. Agak-agak je nak. Nampak? Pantak untuk nenek aku tau. Nikah dulu tau. Pantak. Nampak? Tak situ tak setuju. Tadi kata nak ambil hukum Quran, pakailah hukum Quran pun ambil. Kenapa tak setuju nikah dua tu? Ramai bapak-bapak setuju kalau bapak kahwin tu, tapi tak setuju anak nikah tu. Sulah balik. Ramai bapak-bapak setuju kalau nikah tu. Kalau orang nak pada tu haji nak haji. Kalau tu dia ambil lah. Kalau lah anak dara dia kawan bapak, nanti kawan saya datang nak minat saya. Bagus, tapi bapak dia tidak kahwin anak dia. Agak-agak bapak dia setuju. Dia tak pandang. Maknanya tetap tidak setuju pada hukum Quran. Kita aja nampak hudud. Tak ada lampak kan? Tak kenal kat kita. Dia kenal kat kita. Sebab tu boleh kita nampak salah orang. Boleh kita nampak dia tu tolak lah. Dia tu tolak Quran. Dia kamu tolak nikah dua. Yang kamu tak setuju dengan kahwin dua tu, kita kamu nolak Quran. Sama, segala hukum yang terdapat dalam Quran kita boleh tolak. Segala hukum. Jangan hanya nampak kata hudud saja. Hudud satu bab yang lain. Menolak poligami, hukum dia macam menolak hudud. Walaupun pada satu saat kita terima hudud, dalam saat yang lain kita tolak poligami, samalah maknanya macam menolak keseluruhan Quran. Jadi, yang dimaksudkan ialah menerima Islam kafah. Secara keseluruhan. Kena setuju. Ada orang yang setuju pada hudud, tapi tak setuju pada hukum faraid pula. Tak setuju dalam pembahagian pusaka mengikut cara. Sumpalah bantah juga Islam. Sama lah saja, tak ada apa beza. Bantah Quran juga termasuklah dia sebagai sesat juga. Tak kira lah dia bantah hudud, dia bantah kahwin dua, dia bantah laki-laki jadi pemimpin, ataupun dia bantah tentang pembahagian pusaka, maka dibantah itu, maka tetap dipanggil sebagai membantah keseluruhan Al-Quran. Baik, ini semuanya terdapat di dalam beberapa buah kitab yang membicarakan tentang martabat 7. Ini ialah nama-nama kitab yang susah. Martabat 7, sebenar-benar insan, sebenar-benar Muhammad, hakikat niat semaya, musyahadah kepada Allah, Islam kamil, mengenal diri, asal usul semaya, puasa, zakat, haji, sebenar-benar syahadat dan mengucap yang sebenarnya. Ini semua kitab-kitab yang susah. Dan ada lagi kitab-kitab yang susah seperti yang membicarakan dengan jelas, iaitu makna an-nasir yang 4, makna iman, Islam, tauhid, makrifat, makna syariat, tarekat, hakikat, sakratul maut dan hakikat ruh. Tuan-tuan baca hatilah dengan nama-nama kitab yang menyesatkan, yang mana kebanyakan kitab ini bertarik arus geng-gengnya yang bukan daripada kalangan ulama yang rasih, tetapi daripada orang yang terpedaya dengan bujukan rayu syaitan. Kitab-kitab dia walaupun itu dalam Jawi, tapi kitab ini menyesatkan. Jadi berhati-hati. Ada juga kitab ini yang menyelitkan nama kitab dan nama pengarang. Ada yang nama bukunya saja, nama pengarang tak ada. Seperti kitab Bayanul Al-Qur, nama kitab ada, penulis tak ada. Ataupun menyebutkan nama kitab dan nama pengarang, dipanggil sebagai kitab Majmu' Al-Afrad li Ahli Al-Ahya, li Ahli Al-Aqyas, dan nama pengarangnya Muhammad Nafis. Berikut kata-kata yang dipetik daripada kitab Majmu' Al-Afrad yang diharamkan. Dalam kitab Majmu' Al-Afrad mengatakan bahawa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah, Muhammad dan Adam itu satu. Ni. Allah, Muhammad, Adam satu. Ini kata-kata dalam kitab Majmu' al-Asrar. Dan orang arif billah berkata, billahi anallah. Dan ada juga yang berzikir, anal haq, anal haq, anal haq. Ini semuanya satu. Kalau tak benar ada orang berzikir, dengar orang berzikir, anal haq, anal haq, anal haq. Saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Saya Tuhan yang benar, saya Tuhan yang benar, saya Tuhan yang benar. Bunyi itu macam zikir, anal haq, anal haq, anal haq. Anallah, billahi, saya adalah Allah. Betul, saya adalah Allah. Pekat tuan-tuan. Bunyi macam zikir. Ada tuan-tuan yang nak ambil zikir, nak mengamalkan zikir, kena cek kaji, tanya, betulkah yang aku buat ini zikir yang datang daripada sunnah Rasulullah SAW? Berapa banyak yang disebut anal haq, anal haq, anal haq. Aku adalah benar, aku adalah Tuhan yang maha benar, aku adalah Tuhan yang maha benar. Sebab dia, syirik dia, murtad. Masalahnya Ustaz, saya tak tahu maknanya. Ustaz, dah tak tahu kenapa tak tanya. Kenapa tak tanya? Tanya dulu. Tapi tu buku saya tak pergi tanya. Soalan kamu. Dia pergi ikut tu buku tu. Tengok. Tuan-tuan, nanti saya baca dalam huraian ni. Siapa yang disebut anal haq, anal haq. Kenapa dia yakin? Yang zikir dia itu betul. Kerana waktu dia berzikir akan turun cahaya kepada dia. Akan turun warna-warni kepada dia. Dan dia merasakan bahawa dia sedang berada di awal-awal. Maka pada masa itulah dia bertambah yakin dengan apa yang dia zikirkan, apa yang dia lafazkan. Sedangkan itu bukan datang daripada Allah, sebaliknya datang tipu daya daripada syaitan untuk meyakinkan bahawa dia adalah betul dalam berzikir. Saya pernah jumpa dengan satu hamba Allah yang berbaca anal haq, anal haq. 2 bulan lepas dia jumpa saya, 3 bulan lepas dia jumpa saya, dia peluk saya. Dia kata, Ustaz, terima kasih lah Ustaz tegur saya, Ustaz ajar saya, Ustaz nasihat. Kalau tidak berapa lama lagi dia Ustaz. Macam mana yang saya tahu dia sebut anal haq? Dia ikut kuliah saya, lepas sembahyang Isyak dia jumpa. Dia kata, Ustaz, abang malam-malam Ustaz, pukul 3 bagi abang bangun. Abang zikir, sembahyang hajat, sembahyang tahajud. Abang zikir apa? Anak abang dapat dia untuk guru abang. Ini zikir dia, anal haq, anal haq, anal haq. Oh, ada? Abang nampak apa? Ustaz, kalau Ustaz tengok cahaya buku pada abang berbulan-bulan, berbintang-bintang, membuku-buku abang, naik muka abang kat langit tu abang boleh nampak. Subhanallah, hebatnya. Memang Ustaz abang malam-malam tu Ustaz anal haq, anal haq. Ini dah Ustaz berbuku kali abang tu. Tu nampak apa lagi? Dia kata, gambar saya lah. Tak ada lah cakap ni, tak ada lagi. Tapi abang buat juga pupuk nama Ustaz naik juga. Dia ni kena lagi 3 bulan, kompong gila. Ustaz tu. Saya baca hadis ni. Abang faham tak anal haq tu apa? Anak saya. Al-haq sifat Allah. Nama Allah yang maha benar. Saya yang maha benar. Saya yang maha benar. Maknanya abang sudah mengaku sebagai Tuhan. Ustaz dia kata yang bagi ke abang ni tu guru kata murah. Kata gaul dia ni. Dia cepat dia nak bagi guru. Biasa dulu. Saya kata kalau abang tak buang tu, abang susah. Lama pun dia, baru dia nak buang. Dia duduk berdebat, dia tanya wali pula, barulah dia tinggal. Kemudian dia becek, dia tak duduk dalam tempat saya tu, dia pergi tempat lain. Bila saya pergi ceramah tempat dia baru-baru ni, dia berlimpah. Dia kata dia tak buat dah apa, dia buat tu anal haq, anal haq, anal haq. Semua itu benda yang besar dia tak buat dapat. Alhamdulillah. Sekarang saya zikir, tak ada mantan daripada Nabi. Dia ada Nabi buat. Zikir yang Rasulullah buat. Zikir Asma'ul Husna dan sebagainya. Selain itu, mereka membawa dalil-dalil yang rosak. Pasti itu maknanya rosak. Yang merosakkan akidah yang benar. Seperti mereka berkata, Allah itu zat, Muhammad sifat Allah, dan Adam perbuatan Allah. Maka jadilah ketiga-tiganya qadim. Allah itu dia kata apa? Allah itu ialah zat, Muhammad itu sifat Allah, Adam itu perbuatan Allah. Kita pernah baca tak satu orang tersebut Nabi Adam saja ada 10,000.
Sebelum adanya Adam, ada 10,000 Adam. Ini semua berampun tuan. Dah Allah kata Adam itu seorang. Dah Allah kata Adam itu seorang. Dia kata tak, sebelum Adam ada 10,000 Adam yang lain. Tak tahu lah tuan. Macam-macam ajaran yang masuk. Yang hebat, ajaran macam ni orang minat. Orang minat lah taksub yang percaya yang tak apa benda yang mengatur dia boleh hilang kepercayaan. Tapi dia ambil dia tek kambing, digiting jadi bulat makan, lega. Tek kambing pun dia makan. Dan tu tak lega. Ini dia yang ambil, padahal dia ambil dari kambing. Kalau tu ajaran tak tu. Ya anak-anak murid dia makan kucing lah, tek kambing gelap makjun. Tak jampi lah. Setiap hari makan tek kambing dia apa? Jadi benarlah hati makan benda kotor. Maka pelajaran yang benar ditolaknya, maka dia menerimalah pelajaran yang busuk-busuk. Kerana jiwanya sudah busuk. Baik, ada juga yang dalam kitab mereka mengatakan sebenar-benar insan itu nyawa. Sebenar-benar nyawa adalah Muhammad. Dan sebenar-benar Muhammad ialah Allah. Dia sesat. Kata mereka lagi rupa tadi itu Adam, lembaga insan itu Muhammad, dan batin insan itu ialah Allah. Lalu dia kata mereka, sebenar-benar insan itu Muhammad, sebenar-benar Muhammad itu insan, sebenar-benar insan itu rahsia, dan sebenar-benar rahsia itu wujud Allah Ta'ala. Maka inilah muraqabah zat yang dicari, iaitu mencari benda rahsia. Sebab tu apa benda dia nak buat, dia cari rahsia. Rahsia semayang, rahsia puasa. Pada dia nak cari rahsia, kononnya pada rahsia itu ada sifat Tuhan. Sedangkan kita orang beriman, kita bukan mencari rahsia. Allah suruh semayang. Ustaz, kenapa semayang subuh 2 rakaat Ustaz? Mana tahu? Dah Allah suruh buat 2. Jadi puak-puak yang saya cari. Kenapa dia perlu 2? Kenapa Zuhur perlu 4? Kenapa Isyak perlu 4? Maghrib perlu 3? Kita tidak mencari rahsia. Kita hanya soal pada Allah. Allah suruh buat 2. Jangan banyak soal. Hamba Allah bukan soal. Dia takkan banyak soal dalam perintah persaing, perintah muhkam daripada Allah. Dia takkan soal. Kenapa perlu haji di Mekah ni? Kenapa tak buat di Mekah dia je? Tak ada besar tak. Saya pergi Mekah, ya Allah tak. Nak pijak lupa, nak semayang, nak duduk, kok bayar tak. Ini kan yang penting sana. Mekah ni senang lapar tak. Jangan banyak soal pada perintah muhkam. Buat saja. Hamba Allah dia tak banyak soal. Yang banyak soal ni bukan hamba Allah. Yang kita boleh kaji, yang kita boleh soal, yang kita boleh tanya, kaji teliti. Perintah-perintah yang bukan muhkam. Macam yang saya sebut tadi. Kenapa Nabi potong buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa Nabi potong? Buatlah kajian. Kenapa Nabi mulakan dengan kelingking? Jadi hantu, jadi ibu. Kenapa setelah Nabi pilih itu? Kaji lah. Apa ada pada buku? Apa ada pada buku? Kaji. Saya sebut pagi tadi. Buku memanjang 0,1 mm satu hari. 0,1 mm. Dan yang paling cepat panjang, buku ada. Nombor 2, buku hantu. Yang ketiga, buku ibu. Dan Rasulullah kata, kuku yang panjang itu, setan bergayut di situ. Setan bergayut di situ. Jadi apa makna setan duduk di kuku? Yang tak dipotong. Kuku panjang. Setan boleh. Setan itu apa tak? Ia membawa penyakit. Segala yang bawa jahat, kita panggil setan. Manusia yang jahat, kita panggil setan betul punya. Kuman yang bawa penyakit, kita panggil setan. Setan bawa penyakit. Maka itu juga dipanggil suruh potong. Kuku datang daripada mana? Daripada mana datangnya kuku? Tak tahu. Kalau tuan-tuan rajin, balik rumah nanti tuan-tuan toreh jari. Tengok ada tak kuku? Tak ada. Dia betul-betul sila memanjang. Macam mana dia boleh panjang?
Bayangkan 5 jari kita tanpa kuku. Tidak boleh menaik, tidak boleh main ketikus, tidak boleh pegang pen. Nak bawa kereta pun susah kalau kuku tak ada. Nak tekan kutu pun payah. Kan dulu orang tu duduk atas tangga, tutup, mau anak. Pasal dengan kutu budak, awak pun cari kutu. Lepas kutu dia boleh buat? Tekan. Kalau bunyi tu puas benar rasa. Bayangkan kalau tuan-tuan tak ada kuku. Nak korek hidung pun susah. Nak korek telinga pun payah kalau tak ada kuku. Lembut sangat pun tidak, keras sangat pun tidak. Kuku ni nikmat Tuhan bagi. Saya kata korek hidung tak kuku. Tapi masa mengaji dia nak ada korek. Ini masa kuliah, mengaji kuliah maghrib, hilang jari ni kena hidung. Hilang dekat, selayar. Punya dalam pun masuk. Subhanallah. Dah pergi korek belah kanan kan nak salam kita pula. Saya yang paling saya untin kali itulah. Bila orang pergi korek hidup. Mata tengok kita, hidup tu. Lepas dia korek, dia tengok pula. Lepas tu dia buang pula. Ya Allah. Saya bayangkan macam mana lah rupa jadi nak salam aku lah. Takut pun tak tadi. Kita tengok kan. Korek hidup kan salam kita pula. Tak sambut tangan dia, kita tersumbuk. Sambut kita terbayar, hilang jari dia. Itu yang saya lepas masalah dengan dia, cepat-cepat saya rumpas orang lain. Dulu orang tu pakai share lah orang. Tuan-tuan kalau pergi kedai lah, kedai makan ni kadang-kadang kan ada pelanggan lah. Jadi dia duduk depan meja. Kerja tak ada. Tuan-tuan pun nampak ni kada dah buka, ya. Dia basuh tak tangan? Tetap tak nak tengok. Kadang-kadang korek tengok. Siap dengan macam sek-sek tu. Kita pun dapat dihosuk dah tu, ya. Dia basuh tak tangan, dia tarik hidung. Itu detik baik dia, bawa korek hidung dengan telinga tu yang duk buka kuping kudih dia. Duk main, duk main Karipak dah tu, ya. Ni, duk gaul itu dia makan. Lepas ni kalau masuk kedai, basuh tangan dulu ya. Jika dia dah. Siapa orang dia cakap? Allah Allah. Itu kita boleh cakap pada pihak depan kita. Tak, jangan lupa ya. Akak memang masuk tangan, guna bergami. Dia pun masak ni untuk kita. Yang buat ni fikirlah. Yang buat ni fikirlah. Oh, kalau kita nak kaji dan tuan-tuan, kita tak makan apa. Duduk di rumah saya, isteri masak, dia makan. Cuba tuan-tuan fikir tengok. Tak macam mana dia buat masak. Kadang-kadang pegang kucing. Bukan masak ni kucing tu kacau di kaki dia. Dia pegang kucing tu lempar. Ngaco orang masak. Dia pun potong. Lepas tu dah dengar. Tak bunuh kucing kan, buat kucing tu kan. Itu yang sedap. Lemak ada rasa masuk. Baik. Ada juga yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu orang yang diam pada anak mata di dalam rongga mata. Dia letakkan Allah dalam mata. Kata mereka yang lain, Allah Ta'ala menjemah dalam diri orang yang elok rupanya. Semuanya ini adalah Ustaz. Ustaz, Allah tu ada pintu lah Ustaz. Allah ada pintu lah Ustaz. Allah ada pintu hati lah Ustaz. Jadi Ustaz kata Allah tak sama dengan makhluk. Saya dengar lagu Ustaz. Dia kata Allah ada pintu. Tuhanku, pintumu ku betul. Aku tak bisa berbalik. Dia kata Tuhan, ketuk pintu Tuhan. Dia Tuhan yang ada rumah. Tak pintu ketuk. Yang tu kalau misalnya dekat Zubir lah. Apa masa pintu? Zubir alihkan dia apa? Lautnya di bulan Disember adalah kan Zubir tu kan lagu puisi dia. Kan dia ada satu lagu tu.
Tuhanku, cahayamu, Tuhanku, pintu ketuk. Apa makna pintu? Adakah Tuhan ada rumah, ada tingkap, ada pintu? Ini bahasa syair. Ya, bahasa syair. Sebab tu kadang-kadang Islam buka bahasa syair, kadang-kadang Islam tak buka bahasa syair. Syair yang Allah suka ialah syair yang berpijak di bumi nyata, syair yang menggambarkan sifat Tuhan yang baik, syair yang menaikkan semangat. Sebab itu syair macam itu boleh dibaca dalam masjid. Sebab Nabi Muhammad masuk aja, orang lelaki akan baca syair tentang Nabi Muhammad. Yang syair yang dilarang, syair yang merapu. Syair yang merapu itulah, yang tak berpijak di bumi nyata itulah yang salah. Yang salah, yang dibenci. Syair-syair yang dibenci. Andainya dapat mengumpal awan. Nampak? Bayangkan, ku petik bintang, bintang enggak. Boleh kata petik? Tak betul lah. Macam lagu kekasih awal dan akhir. Kau kekasih awal dan akhir. Dan ada bidadari tak ku hiraukan lagi. Ini semua berapa? Ada bidadari dia tak hirau. La ilaha illallah. Bidadari dalam selai rambutnya bubuh di bumi ni, wangi seluruh dunia di dunia. Bayangkan dia kata dia tak hirau bulan bintang. Dia tak hirau mata bidadari semua ke bumi. Kerana kau lebih bukan. Kena ubahlah lirik-lirik yang tak betul. Yang boleh merosakkan akidah. Macam yang kita baca dalam yang kita dengar malam 8 Mac. Malam 9 Mac tepat pengumuman pilihan raya tu sudah langsung. Saya malam tu nak pergi Mesir, pukul 8 pagi flight. Pukul 4 pagi tu lipuh ni kita tengok benda. Kawan tu kalah, kawan dia kalah. Elok tak pergi, tak pergi kalah lah. Duduk nanti sampai pukul 4 tu dah boleh. Dia lipuh bukan lah. La ilaha illallah. Nak tolak tu pukul 12 tengah malam. Nak tolak lah, nak check in, nak semua orang lah. Semua tu pukul 4 tak boleh lagi. Macam seronok tengok kawan ni tak ada. Tengok penganalisa politik tu dah. Satu kejutan yang berlaku di Kelantan. Kita merupakan, kita merasakan bahawa ada satu perubahan di Kelantan. Tetapi nampaknya banyak Kelantan masih memilih syurga daripada pembangunan. Dia kata bahawa rakyat Kelantan lebih memilih syurga daripada pembangunan. Sekianlah dekat penganalisa politik. Syurga, mana nak dapat bayar banding dengan dunia? Apa pembangunan dalam dunia dia boleh lawan syurga? Dia kata boleh kata nampaknya rakyat Kelantan lebih memilih syurga daripada pembangunan. Ini bahala tu. Kalau adalah perkataan yang lain lebih teruk pada bahaya, itulah yang paling sesuai. Memang target tuan-tuan untuk apa? Syurga. Target kita apa? Syurga. Allah kita tidak syurga. Idaman kita syurga. Impian kita syurga. Mana impian kita dalam dunia? Apa yang ada nikmat dalam dunia? Tuan-tuan kata nikmat apa dalam dunia? Kereta tuan-tuan nikmat. Tak nikmat. Nak berjalan mana-mana pun kena betul. Kena tekan minyak. Kena pakai tali pinggang. Di belakang pun kena pakai. Nikmat apa? Tu dia tali pinggang pakai. Dia nikmat apa? Mudah-mudah nak jalan ke depan tak boleh, nak diri tak boleh. Dah pakai tali pinggang. Nikmat apa? Minyak kena bayar, tol kena bayar, rotek kena bayar, kena pulat, steering pula. Nak bustan kena masuk dia river, berapa boleh bustan. Nikmat apa? Dia kata nikmatnya masuk dalam tu, tak payah jalan, tak payah minyak, tak payah apa. Okey, jalan depan. Aku nak pergi ke sana. Zam-zam. Allah kata. Itulah nikmat. Tak payah nak menteri traffic light, tak payah. Itulah nikmat. Tempat tu hanya ada dalam syurga. Kalau tuan-tuan duduk rumah banglo, ya Allah, rumah banglo, tawan, melawan semua. Bukan nikmat ni, yang hakiki bukan nikmat dunia. Sebab lepas tuan-tuan minum air dalam gelas, tuan-tuan kena basuh. Lepas tuan-tuan makan nasi dalam pinggan kena basuh. Nikmat apa?
Lepas tuan-tuan tidur akan silam tu akan bergumpal-gumpal selimutnya. Kena lipat elok-elok, susun baru cantik. Tak disapu berselerak, tak dimok berkarak rumah kita. Nikmat apa? Yang kata nikmat, makan tak payah basuh. Makan tak payah masak. Aku nak makan tom yam, tu sampai. Itu baru nikmat. Sekarang ni tuan-tuan nikmat apa? Tom yam satu. Bagi kita dekat naik tom yam satu 2 jam tak ada siap. Nikmat apa? Lepas makan 2 jam tu dah nyambat. Apa lah yang kamu campur ni, kamu masak tom yam, kamu bumbu apa dia pun dah tak larat dah ni. Nikmat apa dalam syurga tak buang air. Dalam syurga tak buang air, itulah nikmat. Sekarang ni tuan-tuan minum, segelas air ni saya minum, rasa yang berbeza? Tak. Daripada teguk yang pertama sampai habis, itulah rasa air ni. Tetapi dalam syurga, sekali saya minum sudah. 2 kali saya minum, lagi sedap. 3 kali saya minum, lagi sedap. Padahal air yang sama, dalam gelas yang sama, hanya berbeza teguk. Setiap teguk mempunyai rasa berbeza. Itulah nikmat syurga. Tiba-tiba tak mau syurga, nak pembangunan. Apa ya Allah? Tak syurga manusia itu tak faham istilah. Baik, orang ada yang lebih condong ilmu ke arah keduniaan. Ya, jadi sesat dia macam nak dapat ilmu dunia. Contohnya apa? Ilmu menahan kulit menjadi kebal. Tuan-tuan dengan doa amal pula betul. Tadi tuan-tuan amal pula ya. Dia tulis aja mentera tu. Ampunya Allah Muhammad besi ketiga-tiganya berbeka-beka. Kata Allah aku tua, kata Muhammad aku tua, kata besi aku tua. Kemudian berkata Allah kepada Muhammad dan besi, jika hang apa tua, tiup hang apa meresak, maka meresak Muhammad tiada meresak. Kemudian meresak pula besi tak jadi meresak. Kemudian meresak Allah, maka meresaklah dia dalam besi. Ini semuanya mencerah Allah ilmu. Jangan ada amal pula ya. Lagi contoh amal pula, oh ini ilmu kebal cantiknya. Contoh amal pula. Jangan. Ini tak. Sebab tu kalau tuan-tuan nak amal mentera janji serapah ke apa-apa, tolong refer ustaz dulu untuk guru mana-mana yang hak warok, hak mursyid, ditanya. Cuba tuan-tuan tengok. Berapa banyak sekarang ni, orang duk amal ni, nak bagi lawa, ada menteranya. Nak bagi orang takut, ada menteranya. Nak bagi suami takut, ada menteranya. Nak bagi isteri takut, ada menteranya. Macam apa yang kita guna mentera merapu betul? Memang jelas-jelas pesak. Tuan-tuan jaga-jaga. Kadang-kadang kita pergi berubat dengan bomo. Kadang-kadang dia terlaku menandatangani satu perjanjian persepahaman dengan kita. Dia dipanggil sebagai MOU. Secara tak langsung kita telah mewarisi apa yang dia pelihara. Itu yang kita takut. Tuan-tuan pergi berubat dengan satu pawang. Pawang tu kata kamu hadapi masalah sekian-sekian. Kamu kena amalkan doa ni. Tiap-tiap pagi dan sempat senja. Lepas petang apa. Tuan-tuan pun doa amal-amal. Kadang-kadang ayat yang dia bagi, mentera yang dia bagi ialah mentera untuk mengambil alih apa yang dia belah. Apa yang selama ni dia belah, tuan-tuan dah sanggup terima sebagai satu tuan yang baik. Sebab itu sakit tuan-tuan tak lega. Malah bertambah sakit dan bertambah. Jadi berhati-hati. Bila tuan-tuan nak mengamalkan satu mentera, jampi, serabak, ataupun kata-kata hikmah, ataupun doa-doa yang tak tahu maknanya apa, tolonglah refer dulu. Takut tuan-tuan telah pun menyanggupi memelihara belaan dia daripada jin. Ya, tuan-tuan dah panggil jin untuk duduk dengan tuan-tuan. Demikianlah juga ada di kalangan orang jahil yang berkata Allah dan Muhammad berbual-bual, keduanya seperti dahulu. Ini asal azal. Dia boleh cerita rahsia azan. Apa rahsia azannya? Dia kata ceritanya macam ni. Asal-asalnya Allah dengan Nabi Muhammad sedang berbual-bual. Habis tu tiba-tiba meretaklah Allah. Tiba-tiba Allah hilang. Allah tu meretak masuk dalam badan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun duk mencari-cari lah. Maka Nabi Muhammad pun panggil lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Muhammad, Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kata Muhammad, hayya 'alas salat. Itulah yang datang azan tu, kata dia. Ini haru biung pun. Tak ada azan, kalimah azan lah. Tak ada kaitan dengan Allah merusak Muhammad, Muhammad merusak dengan Allah. Kita buat jangan kita percaya. Dia kata bumi kita ni duduk atas tanduk lembu. Tu yang kadang-kadang lembu tu gatal. Dia bergerak kepala sikit tu jadi gempur bumi tu. Dia tuan-tuan lah. Selalu benda-benda mengaku lah yang kita percaya. Azan daripada Allah. Kalimah yang Allah suruh sebut. Nabi kata, kalau kamu masuk masjid, mula-mula kamu jadilah azan, muazzin. Nabi kata, siapa yang azan 7 tahun, siapa yang azan 7 tahun, ikhlas kerana Allah, semata-mata ikhlas pada Tuhan, surga tempatnya. Sahabat Nabi kata, kalau muazzin dah sudah ada orang, kamu jadi imam. Imam pun dah ada orang. Kata Nabi, kamu jadilah orang yang berada di saf paling hadapan. Mula-mula jadi muazzin, yang kedua jadi imam, yang ketiga jadi saf paling depan. 3 benda yang disuruh hukum. 3 benda yang disuruh kita ada cita-cita. Aku nak jadi muazzin. Pernah bang ke belum? Azan pun kita memang rakam kat radio macam mana ni? Azan anak baru kali merakam kat radio prak kakak. Sekali dia bawa ketek tu waktu kat anak ke hospital, dia pandang. Dia tak telinga anak dekat ketek. Dia hutkan Allahu Akbar, Allah. Dia tak azan tak. Dia suruh ketek azan. Sampai dengar-dengar dia beri habis. Allah Allah. Dia bukan lama pula lah. Alhamdulillah. Dia boleh azan sekali dengan takut. Tak sedap tak macam Piramli Azad Ustaz. Saya cerita Merah Madi. Piramli Azad dia pun nak pergi perang. Piramli tu atas padu buku nyok tu. Allah ni lembuh tu jam. Kalau yang tumbang tubuh dia sedikit timur lagi. Dia bawa dalam 2 buah tu dia Piramli. Kita sejarah tadi. Kita tengok disuruh kita azan sebab orang kata nak memanggil orang supaya. Yang kedua imam jadi 3 saf paling hadapan. Ada pula dalam kalangan mereka berkata, ketika tu seorang hendak mati, hampir keluar rohnya, maka datanglah cahaya putih seperti kapas busur yang tidak serupa dengan sesuatu yang lain yang berada di antara qabaq qasain, yakni di antara 2 kening, naik ke atas alam kudus, iaitulah ubun. Itulah zat Allah. Dia kata roh yang kedua itulah zat Allah. Ini juga sesat. Ada pula yang mengatakan bahawa cahaya bergemilapan, terang benderang memenuhi langit dan bumi, timur dan barat, terzahir dalam rupa orang yang hendak mati. Ikutlah, itulah zat Allah. Ini semuanya adalah kata-kata yang menyesatkan. Ini cerita zaman dulu-dulu. Kitab ni ditulis 300, 400 tahun dulu. Orang tak sebut dah benda tu. Zaman sekarang sesatnya macam mana? Sesatnya macam mana? Hukum Islam tak sesuai. Kalau kita laksanakan hukum Islam, hukum haram, itulah kalimah sekarang yang menyesatkan. Ada peraturan Nabi itu yang boleh kita ikut, tapi yang tak boleh itu tak sesuai, kita tolaklah. Ini sesat. Tak ada dah, tuan-tuan nak pakai lagi ke benda-benda ni, kitab dia tulis. Tak dah, tuan-tuan tak baca mampu ni. Tuan-tuan boleh tolak dah kalau ada ustaz yang mengajar benda. Tetapi kita masih, orang kita masih boleh menerima. Makcik, kalau kita laksana hukum Islam, makcik, haram, makcik, makcik tak jadi macam 13 Mei tu. Tak mau takut. Kalau takut tuan-tuan, ini bangsa kami. Kita faham tak? Pukul ramai hal ini, tak mau dah, tak sesuai kan? Sudah. Makcik tu tak perasan. Dia cakap macam itu, dia telah jadi susah. Yang itulah yang mendesakkan sekarang. Yang mendesakkan sekarang ni apa? Memang air tak pakai tudung tau. Memang air tak. Air pakai macam ni, tapi hati air lain tau.
Nah, tadi saya makan kat hotel tadi, breakfast tadi. Allahu Akbar. Tak tengok depan kita. Aku nak pergi ngajak ni, nak pergi buka bir lah. Ya Allah, orang Melayu kita dengan pakai skirtnya, dengan dadanya nampak. Ya Allah. Selama nasi bagi saya tengok ni tak. Cuba tanya dekat dia, memang you tak boleh kata air besar. Air orang Islam tau. You jangan tengok air punya pakaian. Hati air baik. Kita tu bila dia tunjuk hati air baik, kita mau tengok hati dia. Subhanallah. Ini kata-kata besar. Dah Allah suruh tutup aurat tu wajib. Lepas tu orang fikirkan persoalan hati. Tutup aurat tu sudah jadi wajib. Hang pakai tak tutup aurat walaupun hati hang baik, tetap jahat. Memang saya tak semayang Ustaz, tapi jiwa saya masih Islam Ustaz. Memanglah kamu tak semayang, kamu jahat. Semayang dulu kamu fikirkan tentang hati kamu. Kalau kamu dah tolak Islam awal-awal, kemudian kamu cakap hati kamu baik, tidak. Sebab hati dan perbuatan itu dia selari. Dia takkan lari mula. Mana boleh dia cakap memang pakaian saya sendiri. Ustaz jangan kata saya jahat, saya baik. Semua anak yatim Ustaz. Itu persoalan lain kamu terima pada anak yatim. Persoalan dia sekarang kamu tak taat perintah Allah. Walaupun hati kamu kata baik, tapi tetap tidak baik. Itu yang kata-kata sekarang yang dah berlaku macam-macam. Dan kita tak anggap bahawa dah susah. Kita kata tak apa, benda tu biasa lah, tak ada apa. Ini yang kita kena faham. Sebab sekarang ni kita macam ini kita tak baca lah. Sebab sekarang zaman sudah berubah. Kesesatan sekarang berlaku bukan cakap mengeluarkan kata-kata sini. Kesesatan sekarang berlaku dengan kata-kata yang lain, dengan pakaian. Ada orang yang pakai rasa saleh. Ada yang pakai buat tattoo di badan dia dengan saleh. Ada yang dengan cara hidup. Cara hidup dia lagi mengamalkan Islam. Dia kata agama adalah sama. Agama semuanya baik. Ini kata-kata yang menjatuhkan akidah. Agama adalah sama. Semua agama nak menuju ke syurga. Ini semua kata-kata yang bercanggah dengan hukum syarak. Yang itu yang kita kena ubah sekarang. Bukan kata kita dah tak relevan zaman sekarang. Relevan juga. Tetapi kita baca sebagai ilmiah. Tetapi ustaz yang mengajar kita itulah yang kena kreatif. Bukan boleh semata-mata baca kita ini tanpa menghurai kepada keadaan zaman sekarang. Kita tu baca Mu'tazilah, nanti kita akan baca Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Mana ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah? Ia ada sekarang ni sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang itulah yang kita cerita, pragmatisme. Yang ni yang kita cerita. Sekarang Jabariyah punya ada pokok ni. Sekarang ia ada sekarang ni sekularisme. Agama lain, politik lain, agama lain, cara hidup lain, agama lain, rezeki lain. Itulah nama dia sekularisme. Yang kita tak perlu ajarlah Jabariyah sekarang ni. Yang kena masukkan dalam membatalkan iman dan akidah sekarang ialah sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang sekarang ni orang terima sebagai satu kebiasaan. Ustaz, saya Islam. Isteri saya kafir Hindu Ustaz. Saya okey Ustaz. Dia Hindu agama dia, saya Islam agama saya. Kalau kami dapat anak nanti Ustaz, terpulanglah pada anak nanti dia apa. Jadi hati kami suka. Dia agama dia, saya agama saya. Kena hormat menghormati. Berapa banyak ada orang yang membuat liberalisme begitu. Kita tanya Syahrul Khan, bini dia apa? Islam kan Syahrul Khan itu. Syahrul Khan itu Islam, bini dia. Subhanallah. Orang tak kisah. Orang tak kisah dalam benda itu. Kalau kita kisah dan kita sensitif pada agama, kita tak minat pada teruk Han itu. Kita tak kisah. Amir Khan, dia pergi sembahyang cara Hindu. Dia pergi gereja Hindu. Dia lakukan lagi. Kita minat pada Amir Khan. Kalau kita sensitif pada agama kita tak minat lah. Broly Marantika, dulu kafir Kristian. Kahwin dengan penyanyi daripada Malaysia masih Islam kan. Bila bercerai masuk Kristian lagi. Sampai mati Kristian. Dan bila mati Kristian kita minat lagi. Seiring dan sejam kita bunga bersama. Patut bagi orang yang beriman.
Tak murtad aku tak minat. Tak murtad aku tak minat. Kita tak kisah Ustaz. Yang murtad tu dia Ustaz. Tapi lagu dia tetap klasik Ustaz. Evergreen. Lagu hang lah. Dia tidak ada titik pada agama. Kita masuk balik jam 9 pagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.